cara Islam, kerana Islam. Jadi itu dia ya. Sudah saya cerita tadi, merupakan kewajipan individu. Tiap-tiap orang wajib melaksanakan perintah Allah, wajib mengerjakan apa jua dalam kehidupannya sesuai dengan kehendak Islam. Tak boleh ikut cara lain daripada cara Islam. Ya. Jadi kewajipan tiap-tiap individu. Tiap-tiap individu tu artinya apa? Tiap-tiap orang, tak ada kecuali. Tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia yang mengaku Islam tu. Apa dah? Apabila ditinjau dari sudut ini, maka amal ini adalah juga merupakan kewajipan jamaah. Ya, bukan saja individu tapi jamaah pun wajib melaksanakannya. Kerana kita hidup ni ada dua bidang. Satu di bidang individu, lagi satu di bidang jamaah. Ramai-ramai. Secara kolektif itu terkumpul. Itu arti jamaah ya, kolektif. Jika ditinjau dari sudut tanggungjawab sebagai satu gerakan, dan jika ditinjau dari sudut pelaksanaannya, inilah yang dibuktikan oleh realiti dan keadaan yang pada dasarnya tidak dapat dipertikaikan lagi. Di antara realiti dan keadaan tersebut, ini baru kita ambil yang pertama. Di antara realiti, apa itu realiti? Yang sebenar-benarnya kita nampak berlaku hari ini, itu namanya realiti. Real, yang benar. Realiti itu benda yang benar. Cakap orang putih tu, tapi jadi bahasa Melayu ya. Di antara realiti yang ada di depan mata kita ni sekarang ni, yang tak dapat kita nafikan, yang pertama taklif. Taklif tu artinya pemikulan. Kita pikul tanggungjawab. Ya, dan tanggungjawab beramal untuk Islam. Ya, semua orang bertanggungjawab untuk melakukan apa jua dalam hidupnya mengikut cara yang dikehendaki oleh Islam. Dan sebab itu juga Allah telah sempurnakan Islam itu. Allah dah istihar ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Everything is there in Islam. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Jadi kita kena ikut cara Islam. Kerana sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diajar oleh Allah cara Islam. Ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, akhlak cara Islam, berpakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, pergaulan suami isteri cara Islam, pergaulan sama masyarakat cara Islam. Apa saja mesti ikut cara Islam. Kerana apa? Kerana ada perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu sambung fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Therefore whatever you do, everything must be in Islamic method, Islamic ways. Itu dia. Itu secara kolektif, secara berkumpulan. Tanggungjawab yang berat untuk dipikul oleh orang perseorangan. Bukannya saja semua sekali, perseorangan, individu. Ini kerana amal-amal untuk Islam ini dilakukan dengan tinjauan untuk menghapuskan jahiliyah yang ada hingga ke akar umbinya dan menggantikan Islam di tempatnya. Kita buat Islam ni untuk menghapuskan sistem jahiliyah. Jahiliyah ni yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan dan tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya, itu namanya jahiliyah. Bukan jahiliyah tu artinya bingung. Orang jahiliyah dia tak ada bingung tau. Mereka sudah bertamadun. Sebelum datang Nabi lagi mereka sudah pandai membaca dan menulis. Sebelum datang Nabi lagi, sebelum datang Islam lagi, mereka sudah ada sistem-sistem pemerintahan yang teratur. Mereka sudah ada parlimen pun ada. Sudah ada parlimen dipanggil Darun Nadwah. Mereka sering bermesyuarat dalam Darun Nadwah itu untuk membincangkan perkara-perkara yang patut dilakukan. Mereka juga pandai berhibur. Mereka juga pandai bersokan. Itu dia. Bukannya bingung ya. Orang jahiliah itu bukan bingung. Orang jahiliah itu sebenarnya mereka sudah ada tamadun hidupnya. Cuma mereka tidak mengaku Allah sebagai Tuhan
dan tak mengaku Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Itu namanya jahiliyah. Walaupun jahil tu artinya bodoh, tapi jahiliyah tu bukan orang jahiliyah tu bukan orang bodoh, orang cerdik mereka. Jadi jahiliyah yang itu sekarang ni ada ke tak? Ada ke tak? Ada yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan, yang tak mengaku Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Ada sampai hari kiamat esok. Sampai hari kiamat esok jahiliyah itu tidak akan hilang-hilang, tidak akan habis-habis. Sentiasa aja ada jahiliyah. Itu dia. Jadi Islam datang untuk menghapuskan sistem jahiliyah. Kalau dalam ekonomi menghapuskan sistem riba. Dalam pergaulan dia menghapuskan sistem pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kalau dalam kebudayaan menghapuskan hiburan-hiburan secara hedonisme, menghapuskan hiburan-hiburan liar. Itu Islam. Kita kena fahamlah, kena belajar yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana haram, yang mana makruh, yang mana harus. Ikut cara Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima. Ada tak ayat yang mengatakan kalau kita buat lain daripada Islam tak terima Tuhan? Ada tak? Ada. Baca surah Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu hidup lain daripada cara Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah will reject. Sekali-kali tak terima. No way Allah can accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau rugi artinya apa? Neraka lah. Kalau nak masuk syurga itu orang untung. Kalau nak untung ikut cara Islam. Kalau nak rugi tolak Islam, ikut cara lain. Dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, kekeluargaan, pakaian, apa sajalah perjuangan mesti ikut cara Islam. Itu tanggungjawab setiap orang tu, individu. Dia tak ada kecuali, bukan orang ni boleh, orang ni tak boleh, dah. Tanggungjawab tiap-tiap manusia. Menempatkan, menghapuskan jahiliyah yang ada hingga ke akar umbinya dan menggantikan Islam di tempatnya. Di tempat jahiliyah tu digantikan cara Islam. Sembahyang, cara jahiliyah menyembah patung, cara Islam menyembah Allah. Ekonomi, cara jahiliyah sistem riba. Itu cara jahiliyah, sistem riba, sistem menindas. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Itu cara jahiliyah. Cara Islam, ekonominya ekonomi Islam, tidak menindas, dia untuk kepentingan umum. Itu secara sistem Islam. Nak digantikan jahiliyah itu dengan sistem Islam. Ini menuntut pengorbanan. Kita kena berjuang. Tiap-tiap orang yang berjuang itu kena berkorban. Tiap-tiap berkorban itu mestilah terkorban. Kalau dia tidak terkorban berarti dia tidak berkorban. Kalau dia tidak berkorban artinya dia tidak berjuang. Takbir aja lah kuat, Allahu Akbar, tapi apa pun tak perjuangannya. Ada tak orang begitu? Ada. Kadang-kadang nak berkorban sikit pun tak lalu. Padahal berkorban tu bukan satu pilihan, tuan-tuan. Berjuang tu bukan satu pilihan. Ianya adalah satu kemestian, tanggungjawab. Dia bukan option, dia bukan pilihan, dia bukan sukarela, tak. Dia adalah obligation, tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Kalau nak lepas dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan jalan supaya kamu tidak kena azab yang pedih? Hendak kata nak? Kalau hendak ini jalannya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah.
Dan hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Berjuang tu banyak. Ada orang berjuang di jalan bangsa, ada orang berjuang di jalan kebudayaan, ada orang berjuang di jalan sokan, ada orang berjuang di bidang apa? Di bidang tarian tradisional, ada orang berjuang di bidang ekonomi, ada orang berjuang di bidang macam-macam. Tapi semua itu Tuhan tak terima. Yang Tuhan terima berjuang di jalan Allah. Itu saja. Ya. Yang lain daripada berjuang di jalan Allah tu artinya berjuang di jalan taghut namanya. Ya, berjuang di jalan taghut, fi sabilit taghut. Yang itu Tuhan tolak. Tak terima. Reject. Yang terima hanya perjuangan di jalan Allah. Mengikut wadah apa-apalah, tak kira lah. Tak kira namanya apa, tapi asal apanya, syaratnya dia berjuang di jalan Allah. Wadah tu tak kira, tu kapal. Dia tujuan untuk pergi ke satu tempat, naik kapal. Kapal tu macam-macam lah. Ada kapal kapal hijau, ada kapal biru, ada kapal merah. Matlamatnya nak pergi ke satu tempat, ya. Yang itu yang dikehendaki itu, berjuang di jalan Allah. Ya, caranya terpulang kepada masing-masing. Jadi ini menuntut pengorbanan, kemampuan dan tenaga yang tidak akan mampu dilakukan oleh orang perseorangan. Kita nak menegakkan negara Islam seorang-seorang boleh ke? Tak boleh, dia kena kolektif, kena ramai. Ya, kena kolektif. Sebab pentingnya ada jamaah. Ya, mesti ada jamaah. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair, kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu jamaah, ya, yang menyeru kepada kebaikan. Tak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nak ada jemaah. Kalau seorang-seorang jerit dah tak peduli dah mah. Tapi kalau ramai-ramai, ya, ramai-ramai menyatakan bantahan. Nampak tak dah mah? Nampak, ya. Suara ramai tu nampak. Bila buat demonstrasi tengok berjuta pergi keluar. Macam? Nampak tak? Nampak lah dah mah. Ya, kalau seorang-seorang jerit lah, macam bulan Oktober ni jerit aja. Kerana ada pesta apa? Siapa tahu bulan Oktober ni ada pesta apa? Pesta Carlsberg. Ya, Oktoberfest namanya. Oktoberfest. Pesta minum arak. Di mana? Selangor. Di Shah Alam. Di Selangor. Jadi kalau seorang-seorang jerit lah, komen jangan buat apa itu, peduli orang ni apa beda. Tapi kalau ramai-ramai bawa spanduk, nyanyi ke apa-apa lah, menunjukkan kebantahan kita, baru dia tahu, ya. Baru dia sedar. Yang lain kali kalau nak buat dia sedar lah. Ini dia. Nak jemaah. Kerjanya apa? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bila ada kemungkaran, kita ramai bantah. Tengok masa Israel menyerang Gaza dulu. Dia buat keputusan ramai. Boycott McDonald. Apa macam? Terasa tak ada? Terjejas tak ada? Terjejas sampai nak bagi free McDonald tu pergi ke masjid. Bagi tidak jemaah masjid tu free McDonald. Kenapa? Orang dah tanda. Tapi itulah kita ni, orang Melayu mudah lupa. Saya pergi kejap ni, ada tak orang Melayu begitu? Ramai tu, ya. Dia sekejap aja. Ya. Membantahnya sekejap aja. Hotnya sekejap je, teh ayam, macam teh ayam. Kejap je panas. Lepas tu udah sejuk balik. Lari udah tak ada perang lagi udah. Penuh kerumun balik McDonald tu. Saya dak lah, damai lah, ya. Cari saya tak ada situ, ya. Saya dari McDonald tak pernah masuk, ya. KFC pun tak pernah masuk, ya. Tak pernah saya makan KFC di Malaysia ni. Saya makan KFC ada, tapi di Madinah ada, di Mekah ada makan. Di Malaysia ni tak pernah saya makan nyekuk KFC pun. Ya. Kerana ragu-ragu, iya ke? Sembelihnya betul ke? Ya, jadi ragu-ragu.
Bila ragu-ragu apa kata Nabi? Ya da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragu. Ya, walau masa saya kerja dulu, saya cikgu dulu, tak ada. Dia membuat apa namanya jamuan KFC. Dia makan lah, saya tak makan. Makan lah kau main. Tak ada mati pun, dah 72 umur sampai, tak ada mati pun. Tak makan KFC mati ke? Dah. Apa gaduh kan? Kalau makan nak mati, mati juga. Tak nak mati, tak adalah mati. Itu dia. Itu tidak ada satu kumpulan. Jamaah tu tidak ada. Kerjanya menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia seorang-seorang tak boleh, tak mampu. Malah tanggungjawab ini tidak mampu dipikul sekalipun dengan sepenuh tenaga. Walaupun dia kerjanya protes saja, tapi tak ada siapa yang nak dengarnya. Kegigihan, gigih berjuang, tapi kalau seorang-seorang tak ada kesan. Dan kesanggupan menghadapi penderitaan. Tanggungjawab ini hanya dapat dipikul oleh satu tanzim. Tanzim itu artinya method atau keadaan. Tanzim, kaedah. Satu kaedah haraki. Haraki itu artinya perjuangan yang beramai-ramai. Haraki. Ada pun dengar haraki, gerakan, harakah. Ada baca ke harakah pun? Ya ke ni? Ya. Kuat iya itu. Itu betul itu ya. Langgar betul ya. Alhamdulillah ya. Itu tanzim haraki ya. Artinya kaedah cara harakah, cara berkumpulan, cara kumpulan ya. Yang mempunyai satu tingkat kesedaran, mempunyai satu tingkat penyusunan dan kekuatan yang sanggup berdepan dengan jahiliah yang wujud. Sekarang ni kita berhadapan dengan jahiliah. Sistem jahiliah tu sekarang ni wujud di mana-mana. Di luar bersurau ni tengok keadaan pakaiannya wujud, cara jahiliah. Lagi kenuri kenaranya cara jahiliah, muziknya cara jahiliah, hiburannya cara jahiliah, ekonominya cara jahiliah, pendidikannya cara jahiliah. Kita nak menentang itu mesti berjamaah, ramai-ramai. Barulah mungkin datang kesan. Yang kesan itu dari Allah Ta'ala. Kita usaha aja ya. Mudah-mudahan usaha kita tu mendatangkan kesan dan dapat kita hapuskan sistem jahiliah dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi jahiliyah, dalam usaha mewujudkan satu masyarakat Islam dan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi bukti yang syar'i, bukti mengikut hukum syarak bukti yang syar'i. Artinya yang wajib diwajibkan, yang haram diharamkan, yang sunat disunatkan, yang makruh dimakruhkan, yang harus diharuskan. Itu syar'i. Bahawa beramal untuk Islam itu merupakan kewajipan secara jamaah. Kalau kita buat cara jamaah mudah sikit. Bagi arahan pun senang kalau kita berjamaah. Kalau seorang-seorang payah. Kalau kita dalam satu jamaah senang kita bagi arahan. Tu siapa meratakan saf saja dah tu. Kalau di belah-belah luar-luar tu payah nak suruh meratakan saf payah. Tapi kalau kita dah biasa hari-hari, senang tak kita mengarahkan. Samakan saf, ratakan saf, rapat-rapat dah, senang kita nyuruhnya. Itu yang paling mudah tu. Lebih-lebih lagi kita nak mewujudkan suatu sistem cara hidup Islam, lagi susah Itu sebab dulu-dulu jemaah-jemaah mereka selalu mengadakan perkampungan. Ada tak pernah dengar perkampungan? Perkampungan Abim, perkampungan Arkam, perkampungan apa lagi? Darul Atiq. Ada pernah dengar Darul Atiq? Sebab mudah untuk mengarahkan ahli-ahlinya untuk melakukan sesuatu. Untuk menyumbang sesuatu untuk jemaah tu. Kenapa? Itu yang mananya negara dalam negara.
Dia dalam jemaah tu macam seolah-olah satu negara. Ada pemimpin, ada pengikut, melaksanakan Islam dalam kumpulan mereka. Sebelum dapat negara tu yang sebenarnya. Dah dapat negara tu lagi senang ya. Jadi bermula dengan negara kecil dulu. Jadi kerana kita memakai kaedah apa? Bila tak boleh kita buat semua, apa ujungnya? Jangan tinggalkan semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Mana yang boleh dibuat, kita buat dulu. Ya, takkan semayang tak boleh. Boleh semayang tak? Semayanglah dulu. Boleh berjemaah tak semayangnya? Berjemaahlah dulu. Ya, dan sebagainya. Itu caranya. Itu cara Rasulullah buat. Dia bermula dari individu. Lepas tu baru kumpulan-kumpulan. Lepas tu baru masyarakat. Lepas tu baru sampai ke negaraan. Dalam usaha mewujudkan satu masyarakat Islam dan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi bukti yang syar'i bahawa beramal untuk Islam itu merupakan kewajipan secara jamaah, bukan individu ya, secara jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan uslub amal fardhi. Tidak menggunakan uslub amal fardhi. Artinya amal individu dah. Amal jamaah. Semata-mata. Fardhi itu ada juga. Suruh buat ini individu lah. Tapi bukan itu aja. Di samping fardhi itu, fardhi itu perkataan mufrad. Mufrad tu singular ya. Singular. Seorang-seorang. Itu perlu juga. Tapi di samping itu, disusun juga jemaah. Supaya jemaah juga mengamalkan cara hidup Islam ini. Malah sejak dari awal-awal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil berat usaha-usaha menubuhkan satu jemaah. Sampai Allah kabarlah tadi ya. Satu jemaah, wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair yang tadi ya. Telah mengambil berat usaha-usaha menubuhkan satu jemaah. Baginda memilih anasir-anasir jemaah ini dengan pemilihan yang teliti. Baginda melakukan suatu bentuk pembersihan terhadap anggota jemaah sehingga mereka dapat dijadikan sebagai suatu kekuatan dalam proses perubahan yang dilakukan. Dilakukannya iaitu telah dibuktikan oleh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua tahap dan dalam semua peringkat. Itu sebab mula-mula Rasulullah dakwah siapa? Siapa mula-mula dakwahnya? Isterinya Siti Khadijah. Lepas itu sahabatnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lepas itu sepupunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Lepas itu anak angkatnya Zaid bin Harithah. Itu 4 mula. Dilatih, dididik mereka ni 4 orang tu. Kemudian berkembang lagi kepada lain daripada itu. Lepas seorang datang Abdul Rahman bin Auf, ahli korporat ketika itu. Datang pula ahli teknokrat dan berbagai-bagai lah. Sehingga terkumpul satu jemaah yang kuat. Bila dah kuat iman mereka, perintahkan apa saja mereka akan ikut. Udah kuat, bukan ramai benar. Tak payah ramai, tapi ada jemaah. Walaupun sedikit kelihatan seolah-olah ramai. Walaupun sedikit, tapi dari segi masyarakat seolah-olah itu adalah satu kumpulan yang amat ramai. Mula-mula tengah seorang berdua tu, kaum jahiliah ni buat tak peduli aja. Abu Jahal buat tak peduli aja. Abu Lahab buat tak peduli aja. Lepas tu masuk Abdul Rahman bin Auf, masuk Sayyidina Umar, masuk Abu Zar Al-Ghifari, datang Sulaiman Al-Farisi dan sebagainya. Ya. Udah. Weh saudara, dia ni dah ramai weh. Udah mula mesyuarat. Buat keputusan. Pulaukan mereka. Dia pulau 2 tahun dia memula Nabi Muhammad dan sahabat. Tidak bagi interaksi, tak bagi berjual beli, tak bagi bergaul 2 tahun lamanya. Tapi mereka tetap bertahan kerana ada jemaah yang kuat. Mereka berpegang kepada Allah sungguh-sungguh. Kemudian udah di pulau tu diseksa pula. Ditangkap Bilal bin Rabah. Dihentak batu kantang dadanya, dijemur di panas terik matahari.
Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ya. Lepas tu di rasuah pun ada, didatangkan seorang yang bernama dah lupa saya nama. Siapa nama? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang jumpa dengan Nabi. Ya Nabi, wahai Muhammad. Dia tak kata Nabi lah, pasal dia bukan beriman dengan Nabi pun. Wahai Muhammad, hentikanlah kamu menjalankan dakwah ni, kata. Kalau kamu hendak berhenti, kami akan bagi kamu apa saja yang kamu hendak. Pasal apa? Dia dah risau. Pasal apa? Udah berkembang Islam tu dari seorang ke seorang sudah jadi macam yang ramai benar. Padahal tak sampai 200 orang dalam satu masyarakat Madinah tu, ya. Bukan Madinah apa, Mekah. Tak sampai 200 orang. Tapi mereka dah risau. Takut makin lama merebak. Lebih-lebih lagi yang menentang tu kebanyakannya tokeh patung. Abu Lahab tu tokeh buat patung, tahu? Itu Abu Jahal, bukan bulat. Abu Jahal tu tokeh buat patung. Dia ada kilang patungnya. Jadi kalau tampil semua orang tak nak nyembah patung, sama macam? Apa macam? Bengkerap dia kilang dia, tak ada laku. Itu yang dia takut tu. Ya. Jadi dipanggil, disuruhnya Utbah bin Rabi'ah tadi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau kamu boleh tak nak berhenti, tak nak berhentikan perjuangan kamu ini, kami akan beri apa saja yang kamu hendak. Kamu hendak apa? Hendak emas, kami akan kumpulkan emas setinggi bukit Uhud. Setinggi bukit Uhud nak dibagi emas tu, tahu? Banyak ke sikit? Oi, siapa tak nak? Muabda'ah aja kata nak. Setinggi bukit Uhud. Dapat cincin satu pun, kata aja dari ni. Cincin emas satu aja. Ini setinggi bukit Uhud. Diam, Nabi tak jawab. Oh, tak cukup ya? Kamu nak pangkat ya? Kamu nak pangkat? Kami akan jadikan kamu Rais Darun Nadwah. Rais itu pengerusi. Darun Nadwah itu apa? Parlimen Mekah. Jadi pengerusi Parlimen Mekah. Kalau hari ini apa kan? Perdana Menteri. Kalau hari inilah Perdana Menteri Mekah lah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Angkat tangan. Buat berdoa. Jadi jatuh kuasa surau untuk bertumbuk tahan. Ini pula jadi Perdana Menteri. Ya. Tak ada ke orang bertumbuk pasal nak jadi jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa surau? Ada ke tak ada? Ada. Sekurang-kurangnya masa muka. Ya. Kau tak ada tumbuk pun. Nabi diam, tak jawab lagi. Oh, tak cukup lagi macam itu punya tawaran, kata dia, Utbah. Baiklah, kata dia. Kami tawarkan kamu lagi special, kata. Kamu nak perempuan, kami akan bagi kamu berapa kamu nak. Nak 1, nak 2, nak 5, nak 10, kami akan bagi. Ini lagi teruk ni. Lagi teruk tawaran yang jenis itu ni. Kita ni bolehlah kabur, aku tak nak. Ngapa? Tak ada siapa yang siwa nak menawarkan pun. Itu dia kata tak nak aku nya. Coba kalau dia datang, lenggok aja datang, lenggok, kelama ke dekat, senyum aja Udah senyum dah dekat tu, Abang Mizi kata, apa jap? Apa jap Mizi? Kena tu macam. Pelantin sobannya. Itu boleh kita kata aku tak nak. Tapi Nabi kata apa? Kalau matahari kamu sembahkan di kanan aku dan bulan kamu persembahkan di kiri aku tetap akan meneruskan perjuangan aku ini sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Itu dia ketegasan Nabi. Kenapa dia berani tu? Kerana ada jemaah di belakang ni. Ada kekuatan, bukan dia seorang, ramai. Sehinggalah bila dah cukup mereka tu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, perintahkan apa saja mereka boleh buat. Sehingga sudah tak tahan, mereka nak bunuh Nabi. Terpaksalah Nabi itu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Diperintahkan sahabat-sahabat berhijrah. Tak ada komplain, terus je. Semua ngikut aja. Ali ngikut, Abu Bakar ngikut, semua sekali ada sahabat, tak ada seorang pun yang komplain. Semuanya mengikut aja berhijrah. Kenapa? Kerana masing-masing sudah beriman betul-betul dengan Allah dan Rasulnya. Ali itu lagi lah pula. Malam dia nak hijrah tu, Nabi bagi tahu Ali, wahai Ali, kamu malam ni tidur atas katil aku. Ya, kata.
Ngapa ya Rasulullah? Kata dia Ali. Di luar tu ada 40 orang ahli-ahli tempur di luar tu. Kungfu ada, karate ada, silat gayung ada, lagi apa? Silat sanding ada. Sini ada belajar silat sanding lah. Lagi apa? Silat kuntau ada. 40 orang nak bunuh aku. Bila dia datang sekarang, ditengok dia, dia disangka dia tu, kamu tu aku, kata. Kamu tidur atas kaki aku, kata. Ya, Ali pun ikut aja. Baiklah ya Rasulullah, kata Ali. Nampak tu, sudah punya keyakinan terhadap Rasulullah. Ngikut aja. Kalau kita macam mana agaknya? Kalau saya lah ngabur pada Uri, mikir duduklah baring atas kata teman malam ni ya, kata. Ngapa ustaz, kata? Ada orang nak bunuh saya. Sekarang dia sangka dia tu kamu tu saya, kata ya. Betul? Apa kata Uri agaknya? Dia nak bunuh ustaz, aku pula kena tidur atas kata ustaz dah. Ini tak, kata. Tapi Ali tetap dia menurut aja arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu dah aman, ditanya dia kepada Ali, kenapa kamu bingung benda Ali? Kamu ikut cakap Rasulullah tidur atas katil dia, tidurlah kamu, kata. Jawab Ali apa? Kalau aku mati malam itu, aku seorang sahaja yang mati. Islam tetap akan berkembang kerana Rasulullah masih hidup. Tapi kalau Rasulullah mati malam tu, Islam habis setakat itu saja, takkan berkembang lagi. Kerana penggerak Islam yang utama ketika itu siapa? Rasulullah. Memang Allah selamatkan Rasul pun sudah habis, selesai, baru diwafatkannya Nabi, ya. Nampak tak? Itu dia. Kenapa? Kerana mereka dah keyakinan, mereka dah 100% kepada Allah dan Rasul. Suruh apa pun. Sebab itu di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada hukum yang nyuruh buat hukum mayang ke apa, tak ada. Kewajipan tak ada di Mekah. Hanya cerita iman saja. Kamu percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya kepada cerita-cerita Firaun, cerita-cerita Nabi Musa, cerita-cerita itu saja. Tentang akidah saja. Apabila dah kuat akidah, baru datang ayat-ayat apa? Yang menyeru manusia suruh beribadah kepada Allah, suruh berkorban harta benda, berkorban jiwa raga, suruh semayang, suruh puasa dan sebagainya. Ya, itu dia. Pasal itu pasal mula-mula tu 13 tahun tak ada cerita lain. Nabi tak ada cerita lain, pasal akidah aja. Berimanlah kamu dengan Allah, berimanlah kamu dengan Rasul, ya. Dengan jiwa raga kamu dan sebagainya. Bila dah betul-betul kuat Islamnya, baru turun ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang mengeluarkan hukum-hukum. Wajib ini, haram ini dan sebagainya. Bila dah kuat iman, geledah tak ada, ya. Baginda melakukan satu bentuk pembersihan terhadap anggota jemaah sehingga mereka dapat dijadikan sebagai satu kekuatan dalam proses perubahan yang dilakukannya itu. Itulah yang telah dibuktikan oleh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam semua tahap dan dalam semua peringkat. Yang ketiga, realiti yang ketiga. Selain itu, jalan-jalan dilalui di dalam beramal untuk Islam penuh dengan ranjau dan cubaan. Ya, mereka nak semayang dihalang, mereka nak berjuang dihalang, mereka nak mengamalkan Islam, semua macam-macam halangan yang diterima oleh umat Islam pada ketika itu, ya. Cabaran yang merintangi perjalanan ini terlalu besar. Kekuatan buas dan sentiasa menunggu peluang untuk menumpaskan Islam, dan penganutnya terlalu banyak benar, ya, perkara-perkara yang menentang pelaksanaan Islam. Macam hari inilah, bila ada aja kumpulan-kumpulan yang berjuang untuk Islam, sudah ada halangan-halangannya, sudah ada cabaran-cabarannya, yang sedang berlaku hari ini, ya. Ada tak cabaran sekarang ni? Yang sedang berlaku di Syria, yang sedang berlaku di Yaman, yang sedang berlaku di Iraq, ada ke tak? Ada, ya. Kenapa? Itu didatangkan oleh musuh-musuh Islam. Kesemua ini mewajibkan wujudnya satu tanzim haraki. Apa tadi, ya?
Tanzim haraki, kaedah yang haraki, yang meluas dari sudut kuantiti dan kualiti. Kuantiti itu penting juga ya, ramai tu bilangan tu penting juga. Kualiti lagi penting daripada kuantiti ya. Kualiti itu katanya keadaan dia, mutu perjuangannya tu. Kalau dia berjuang sungguh-sungguh sampai habis-habisan macam Abu Bakar ya, bukan kuantiti je, kualiti pun sekali. Bila minta sumbangan untuk perang Tabuk, apa dia baginya? Semua hartanya dia baginya, sikit pun tak ada yang tinggal. Bila ditanya apa lagi tinggal yang pada kamu wahai Abu Bakar, apa jawabnya? Cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya. Ini tanzim hariki. Menjadi kuat ya. Karena iman dah kuat, iman yang penuh. Sebab itu Nabi bersabda, kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam ini, maka berat lagi iman Abu Bakar ya, dibandingkan iman seluruh alam, dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan manusia kita ni semua, kumpulkan iman-iman kita tu ya, ditimbang dengan iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Itu dia Nabi puji ya. Tak ada pula dikembang hidung bila dipuji dah. Kalau kita ada puji macam kalau kita ada puji macam ini ke baru tahu kita. Kalau kita puji lah, kalau kita puji saya, ini ke baru kami tahu kita. Aku dah lama dah habis itunya kata. Itu kalau saya kena pujilah. Ya. Itu beza antara iman kita dengan iman Abu Bakar, iman sahabat-sahabat dulu ya. Baik, jadi untuk menghadapi semua peringkat amal juga untuk berdepan dengan semua keadaan dan tuntutan amal Islam. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak dalil yang jelas menunjukkan bahawa beramal untuk Islam dalam satu jemaah yang bergerak secara berterusan adalah satu perkara yang daruri. Daruri itu apa? Yang sangat penting. Macam-macam darurat lah. Macam darurat itu daruri. Sesuatu yang seolah-olah emergency. Seolah-olah penting sangat. Hendakkan berjemaah itu mengamalkan Islam kan? Bukannya sambil lewa aja. Bukannya lah buat-buat dan idak-idak lah. Bukan. Daruri itu benda penting. Ya. Seperti mana firman Allah, ini dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah ya. Apa katanya? Dan bertolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. Hukum tu betul ada hukum ujung ya. Dan pelanggaran hukum. Maknanya kalau orang suruh buat baik, kita tolong. Orang suruh sebarkan Islam, kita tolong. Paling kurangnya ngabur pula orang malamnya dengan ngaji. Itu paling kurangnya ya. Bertolong bantu. Ataupun buat handbill, sebarkan handbill tu kepada dari rumah ke rumah. Itu cara kita bertolong-tolong. Jangan bertolong bantu ketika orang ngajak buat maksiat. Kalau ada pesta Oktoberfest di Desa Aman ni, jangan kita pula tukang nampak poster ni. Ya? Mempersembahkan Oktoberfest katanya. Malam karaoke mempersembahkan Sabar. Man kidal katanya. Jangan kita pula nampak poster tu. Ya? Jangan bertolong-tolong dengan hal-hal yang membawa maksiat. Ya. Begitu juga ketika kenduri kahwin. Ya, ketika kenduri kahwin, jangan beri benar buat pentasnya, pentas karaoke-nya. Dia pula bantu tu. Tok Imam bantunya. Bukan Tok Imam ni ya, dengan marah kan. Bantu buatkan pentasnya. Ya. Benda-benda maksiat jangan kita bertolong bantu. Tapi kalau benda-benda kebaikan yang membawa kepada pahala, hendaklah kamu bertolong bantu. Itu dia ya, perintah Allah tu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, jihad melakukan. Jihad yang dilakukan adalah untuk diri sendiri. Yang kelima, jihad yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri. Ya. Apa yang kedua, ketiga, keempat, kelima ni apa bendanya? Apabila kita telah memeluk Islam,
ya, benda-benda yang wajib kita lakukan, mestilah ikut cara yang tadi, ya. Yang pertama, wajib dari sudut prinsipnya ikut cara Islam. Kita ulang balik yang dulu-dulu. Yang kedua, wajib dari sudut hukumnya. Hukumnya wajib. Apa kata wajib? Buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib dari sudut darurat. Sekarang ni darurat ke tak dah kira-kiranya? Darurat ni nak sampai ke Islam. Jangan sampai lewa aja, leisure aja, jangan. Dah darurat, ya. Yang keempat apa dia? Setelah kamu mengaku Islam, apa dia yang patut kita buat yang keempat? Yang keempat, wajib secara individu dan jemaah. Yang kelima, kita nak baca kejap ni. Jihad yang dilakukan adalah untuk diri sendiri. Kita berjihad ni pahalanya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ya, pahalanya dapat masing-masing. Cuma cara berjihad tu berkumpulan, tapi bukannya apa, masing-masing lah siapa berjihad dia dapat. Ya, siapa tak nak berjihad dia tak dapat. Jadi untuk diri sendiri. Saya berjihad bukan untuk kawan, bukan untuk dia, bukan untuk ajali, bukan untuk uri, tak ada. Saya berjihad untuk diri saya. Tapi cara kita berjihad tu ramai-ramai. Faham kan? Macam kita berjemaah juga, semayang berjemaah tu, pahala dapat siapa? Individu lah dapat, ya. Siapa berjemaah dapat 27 kali ganda kalau dapat semayang seorang, kan? Siapa dapat? Individu lah dapat. Cuma cara kita semayang tu secara berjamaah. Itu aja bezanya. Pahala untuk masing-masing lah. Yang ini pun kita juga. Kita berjihad tu untuk diri sendiri. Sejak dari awal-awal lagi mereka telah bekerja untuk Islam. Mestilah mereka yang bekerja untuk Islam mestilah mengetahui secara mendalam bahawa pada hakikatnya mereka lah yang memerlukan Islam. Kita ni memerlukan Islam. Ya? Individu, setiap orang memerlukan Islam. Nakkan selamat, kena ikut Islam. Cuma disuruh kita amalkan Islam secara jamaah. Itu aja, ya. Tapi pahalanya untuk diri masing-masing. Bahawa pada hakikatnya mereka lah yang memerlukan Islam. Dan sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka, di samping menunaikan sebahagian daripada hak-hak Allah terhadap diri mereka, supaya mereka mendapat ganjaran dari Allah di hari kiamat. Hari di mana pandangan akan menjadi runduk dan hati menyesak hingga ke tengkorak kerana takutkan azab. Di akhirat besok semua takut. Nabi-nabi pun takut. Kita nak minta syafaat dari Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku, kome, kata Nabi Adam. Dia pun takut, dia pun risau tentang diri dia. Minta pula dengan Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, kome, aku. Tak adalah kome tu, ya. Saya lah ngabur menterjemahkannya tu, ya. Lepas tu minta pula dengan Nabi apa? Nabi Musa. Nafsi, nafsi juga kata Nabi Musa. Minta pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi, nafsi. Mereka pun takut tentang kedudukan mereka itu tak rasa stable, mereka itu sendiri. Lepas itu minta kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad minta dengan Allah Ta'ala. Dia bermunajat dengan Allah Ta'ala, Allah izinkan, maka Nabi Muhammad lah memberi syafaat kepada kita, sehingga kita ni menjadi umat yang pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Patutnya kita nombor berapa kena hisap? Akhir sekali, umat Muhammad yang paling akhir. Tapi kerana syafaat Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang pertama dihisap oleh Allah Ta'ala. Kerana Nabi Muhammad tu dia berkorban untuk kita, bukan berkorban untuk diri dia. Dia kata diri dia tu terkorban, tak apa, asalkan umatnya selamat. Sebab dia bangkit je dari kubur, apa ucapannya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Risau penuh dia kan kita ni. Itu dia. Jadi kita buat tu untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Pahala tu untuk kita, keselamatan tu untuk kita. Mereka lah yang akan mendapat keuntungan sekiranya mereka mara mengerjakan amal, dan mereka lah yang rugi sekiranya mereka mundur dan berpaling tadak. Kalau dia buat, dia berjihad, pahala dapat siapa?
dapat kita lah yang berjihad. Ya, orang yang tak nak berjihad, ya, dapat apa? Ketinggalan lah dia, dapat dosa lah. Dosa siapa dapat? Dia lah dapat. Untuk kita. Kalau tidak selamat, berjihad di jalan Allah. Kalau tak nak selamat, tunggulah azab Allah yang pedih sekali itu, ya. Jadi, tidak berjihad ke dah? Oh, dah diam. Tak berjihad ke dah? Ada? Apa lagi? Berjihad dah di jalan Allah. Allah tahu kita berjihad betul-betul ke atau pura-pura berjihad. Berjihad itu bukan setakat laun takbir aja. Allahu Akbar, itu bukan tentu berjihadnya. Berjihad dengan harta dan diri kamu sendiri. Baru betul, ya. Firman Allah, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada alam semesta. Allah